A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebahagiaan, memberikan kegembiraan dan memberikan kemudahan di dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah serta izinnya pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kepada kita untuk bersama-sama satu hari lagi di dalam majlis ilmu menerusi rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Sidang penonton sekalian, untuk makluman semua dan saya rasa sudah ramai yang mengetahui bahawa hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan insya-Allah esok kita akan memulakan satu fasa baru iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dan di mana seperti mana kita sedia maklum banyak kelonggaran-kelonggaran yang telah diberikan oleh kerajaan Malaysia di dalam merancakkan kembali sektor ekonomi di negara kita. Namun kita jangan jadi alpa, kita jangan terleka, jadikan peristiwa Uhud sebagai pengajaran buat kita bersama. Pastikan kita terus mengikut perintah dan juga arahan daripada pemerintah dan pastikan kita mengamalkan prosedur operasi standard yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita belum menang, insya-Allah sekiranya kita berdisiplin, kita pasti menang. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, pada pagi ini seperti biasa, dalam rancangan Tanyalah Ustaz, setiap hari kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan dan mencari jawapannya. Dan pada pagi ini, sebelum mana kita nak mengetahui apakah tajuk tersebut, saya suka untuk berkongsikan salah satu skrip yang pernah dilakonkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee di dalam cerita ataupun kisah Tiga Abdul. Apa katanya? Bapak jangan marah. Kalau bapak marah, nanti bapak kena jual. Itulah topik kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan jangan marah melalui ataupun menerusi pengajian hadis kita pada pagi ini. InsyaAllah, bagi menjawab persoalan yang diajukan, bagi menggali sedalam-dalamnya ilmu berkaitan dengan jangan marah ini, bersama dengan kita pada pagi ini salah seorang penceramah yang cukup tersohor di Malaysia yang juga merupakan murabbi kita semua. Tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin nampak kesihatan tu Ustaz, insya-Allah. Amin. Amin amin rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita pada hari ini, jangan marah. Seperti biasa boleh untuk hubungi kami secara terus di talian bebas tol 1800 88 1677 ataupun menerusi talian WhatsApp kami di talian 011 1233 6480 ataupun boleh terus melayari laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi sebelum mana kita nak bertanyakan pada Al-Fadhil Ustaz kita persoalan yang pertama ni, jom sama-sama kita saksikan bingkisan ini terlebih dahulu. Dan Nabi bersabda, janganlah kamu menuruti amarah. Dia mengulangi pertanyaannya dan Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi, sahabat-sahabat, sidang penonton sekalian, itulah hadis pilihan kita pada pagi ini yang insya-Allah akan diberikan penjelasannya dengan lebih mendalam oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz kita. Jadi Ustaz, sebagai permulaannya ni,
Boleh tak Ustaz berikan sedikit mukadimah ataupun kata-kata aluan bagi menjelaskan maksud hadis yang kita paparkan tadi? Tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, kita bertemu lagi sembang tentang marah. Marah adalah satu sifat yang semua ada pada orang. Nama dia orang, nama dia manusia, nama dia insan, dia mesti ada di dalam jiwa dia perasaan marah. Dan marah ni kebiasaannya, kalau kita tengok kajian para ulama, ulama merupakan satu perasaan yang lantunan ekspresi dari apabila jiwa disakiti, apabila dia dizalimi, apabila dia menghadapi masalah dan sebagainya, apabila terjadinya sesuatu yang dia tak suka, maka itu akan lahir perasaan marah. Kebiasaannya marah ini dikaitkan dengan perkara-perkara hal yang negatif. Hal-hal yang positif ini memang kita akan bincang nantilah. Tapi nak bagi tahu pada kita, itu bila kait perkataan marah saja, maka kita akan kait dengan perkataan negatif, kalimah negatif. Benda kebanyakan daripada marah akan menghadirkan benda-benda yang tak baik. Ulama menyebut tentang apabila kita marah, syaitan akan masuk dalam urat darah kita. Mari kita baca hadis tu. Kalau kita belajar ilmu perubatan Islam, memang kita baca hadis, ada syaitan yang masuk dalam urat darah tu kita. Kemudian bila dia masuk dalam urat darah, maka ulama kata akan terjadi perkara kedua, hilang pertimbangan akal. Syaitan ni bila dia masuk menguasai tubuh badan kita, maka dia menyebabkan akal kita itu hilang pertimbangan. Masa itu tak waras. Dia akan bertindak ikut suka hati dia. Ekspresi besar apabila manusia marah, wajah ni akan berubah. Sama ada orang marah ni bahaya ni. Sebab orang cantik tu jadi buruk. Memang confirm. Siapa yang marah, cuba cek pergi duduk depan cermin. Confirm dia tahu dia tak cantik. Dia akan berubah terus. Sebab wajah tu wajah syaitan. Kan ya. Jadi wajah dia akan kemerahan, wajah dia akan melahirkan ekspresi yang tidak baik. Dan kalau kita tengok kajian ulama menyebut bahawa jantung dia akan berdegup lebih kencang. Lebih kencang. Ini satu perasaan yang tidak dapat ditolak oleh manusia, tetapi boleh dihindari oleh manusia. Sebab tu saya suka tengok hadis yang tadi itu, pilihan hadis kita itu. Nabi SAW dilaporkan disebut anna rajulan, seorang lelaki, seorang pemuda lah, ya, seorang lelaki pemuda. Qala, dia berkata lin Nabi SAW, ausini ya Rasulullah SAW, tolong bagi wasiat kepada aku, tolong nasihatkan aku. Maka Nabi cakap mudah aja, la taghdab, jangan marah. Dia tanya lagi faraddada miraran, dia ditanya berulang kali sehingga disebut ni 3 kali, maka Nabi kata la taghdab. Ya, la taghdab. Maksudnya yang pertama sekali, anna rajulan. Fokus hadis ni menyebut seorang pemuda. Kenapa disebut pemuda? Sebab biasanya orang tua ni dia kurang marah dah. Yang pertama, kecil manis dah banyak dah. Darah tinggi pun boleh tahan, sakit jantung dengan asma memang tak larat lah. Nak marah orang apa lagi? Jadi dia tak larat dah, memang tak larat. Jadi yang marah ni adalah orang muda, orang yang cepat. Dia cepat bertindak dengan keadaan keliling dia itu. Sebab itu disebut sebagai pemuda. Nabi bagi nasihat kepada pemuda sebab orang muda bila dia bertindak, kadang-kadang dia orang kadang-kadang kata tak fikir langsung. Dia terpa ikut suka hati ya. Betul. Kan dia ya. cepat melatah. Dia cepat melatah. Betul. Walaupun dia bukan melatah pun sebenarnya, tapi dia cepat. Tu kan. Jadi pemuda ni dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat punya sifat. Bila dia rasa dia jumpa Nabi, dia akan tanya, ya Rasulullah, tolong bagi nasihat. Ya Rasulullah, tolong bagi nasihat, tolong bagi wasiat. Pasal apa? Sebab dia nampak kebaikan yang sangat banyak.
Kita kurang nampak. Tapi sahabat ni dia nampak. Dia minta, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Nabi pesan. Ya, ulama mengkaji kata ada kemungkinan pemuda ni di antara jenis orang yang kuat marah sikit, tak sabar sikit, maka Nabi kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Daripada sini Nabi ulang 3 kali. So kalau kita baca hadis, perbuatan Nabi atau ucapan Nabi yang diulang 3 kali itu menunjukkan Penegasan. yes, penegasan. Kalau Nabi berdoa ulang 3 kali, Nabi nak sangatlah tu. Kan? Kalau Nabi ucapan dia diulang sebanyak 3 kali, maka itu perkara yang sangat penting, dan kalau kita tengok kesan dia sangat buruk. Ya, kesan dia sangat buruk. Maka sebab itu daripada peringkat awal ni saya katakan bahawa dia adalah satu perasaan yang hadir apabila benda yang kita terima kita tak suka. Ya, benda sama ada kita orang marah kat kita ke ataupun dekat highway ke jam dan ni besok nak balik kampung belum apa-apa lagi dah plan awal lagi dah. Okey, ada orang nak pergi makan durian, Pilang kawi. Pilang kawi lah, ya Allah kan ya. Maka isu akan bermulalah juga marah dia dengan horn dia dengan apa semua dan sebagainya kan. Dan apabila kita dizalimi, harta kita orang ambil tiba-tiba macam tu, apabila kita menghadapi masalah, sama ada masalah dalam keluarga, paling besar masalah dalam keluarga lah. Anak dengan mak, anak dengan ayah, adik-beradik, pasangan suami isteri, semuanya tak lari daripada perasaan marah. Tetapi marah ni walaupun kebanyakannya dikaitkan dengan perkara yang negatif, buruk. Ada dalam agama membenarkan marah yang dibenarkan oleh syarak. Boleh. Ya, boleh. Bukan semua marah itu haram, bukan. Bukan semua marah itu dosa. Ketika tertentu marah itu diperlukan. Ya, diperlukan bila? Apabila agama kita dihina. Apabila agama kita dihina. Apabila amal ibadah kita diganggu-gugat, dihalang dan sebagainya, maka ketika ini perlu ada perasaan marah. Apabila kita nampak sahabat kita dizalimi, ya, apabila kita nampak sahabat kita ditindas, ya, maka di sana kita perlu ada perasaan marah untuk bantu orang yang lemah. Jadi secara asasnya ada 2 lah. Satu marah yang paling banyak negatif dan satu lagi marah yang positif, yang dibenarkan. Satu yang dilarang, satu yang dibenarkan. Jadi Allah. Itulah untuk permulaannya seperti mana Ustaz katakan, ada 2 jenis marah. Satu marah yang orang kata apa, membawakan kebanyakan kepada negatif, dan keduanya adalah marah yang dibenarkan dalam Islam. Mudah-mudahan ini kita boleh ambil sebagai nota tambahan kita di dalam nota catatan kita, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, ya Ustaz, kita nak meraihkan soalan pertama daripada sahabat kita menerusi laman media sosial rasmi kita di Facebook. Baizura, daripada saudari Baizura Mazlan. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru-kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya teringat kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihina. Yang mana bila kita bersabar, malaikat bersama kita dan sentiasa mendoakan. Tetapi bila kita marah, malaikat akan berlari meninggalkan kita. Boleh Ustaz ceritakan serba sedikit kisah ini secara ringkas serta pengajarannya? Pandangan Ustaz, jazakallahu khair. Silakan. Baik, yang pertama, apabila kita nak kisahkan kisah-kisah tentang sahabat dan Nabi, seharusnya kita kena detailkan adakah statusnya sahih, dhaif ataupun maudhu'. Tapi kalau disebut tentang Nabi, kesabaran Nabi, masya-Allah, sangat hebat, terhebat. Kesabaran Saidina Abu Bakar As-Siddiq yang telah ditarbiah oleh Nabi. Terutama gambaran paling besar adalah ketika Nabi membawa Saidina Abu Bakar berhijrah daripada Makkah pergi ke Madinah. Kesabaran yang tak mampu orang lain buat. Pengorbanan yang tak mampu orang lain buat. Itu yang betul. Jadi dalam hal marah ini, kesabaran adalah sangat
Sangat perlu, sangat perlu. Sebab itu apabila orang marah, Nabi SAW suruh kita buat beberapa perkara supaya marah itu menjadi reda dan sabar menguasai kita. Tapi kalau sabar itu kita hilang, maka marah akan menguasai kita. Apabila marah menguasai, maka jadi yang bukan-bukan. Kita tengok kesabaran Nabi ketika di Taif, apabila dibaling batu, tahap kesabaran sangat-sangat dahsyat. Kita tengok ketika Nabi dihina dengan orang gila, kata-kata seperti pensyair yang menipu, pendusta dan sebagainya. Tapi sifat Nabi, saya nak kaitkan dengan satu hadis apabila soalan yang macam ni. Kita nak tengok gambaran marahnya Nabi. Nabi marah. Kenapa? Sebab Nabi adalah manusia biasa macam kita, tapi diangkat darjat oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi sifat yang ada pada Nabi sebagai manusia biasa, kita pun manusia biasa, maka kita boleh ambil. Baik, cerita bagaimana seorang pemuda namanya Usamah bin Zaid. Okay. Usamah bin Zaid ni dalam satu perang, dia bunuh seorang, walaupun orang tu menyebut kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Maka ada peristiwanya Nabi SAW qala la ilaha illallah wa qatalu. Ya, Nabi kata dia menyebut kalimah la ilaha illallah, kenapa kamu bunuh? Maka Usamah berkata bahawa sesungguhnya kita tak tahu apa yang dalam hati dia. Mulut dia bercakap macam tu, tapi dalam hati dia tak tahu. Maka Nabi SAW kata apa? Aku diutus bukan untuk jaga hati orang. Aku diutus untuk membawa yang zahir. Hati ni kita tak boleh baca. Cuba lihat di sini, bila kita nampak cara Nabi SAW marah, Nabi marah berdasarkan kepada apa yang berlaku. Ya, dia tidak berpanjangan, dia tak cari salah orang, Asal di hadapan mata itu kita berlaku macam tu, maka marah kita tahap tu saja. Dan Nabi SAW tidak marah kalau benda tu berhubung dengan masalah duniawi. Tak marah. Duniawi tak marah. Ada hadis yang sahih Bukhari. Ya, apabila Nabi SAW bila dia marah ni, dia kalau pasal dunia Nabi tak marah. Kita kalau pasal dunia, yang tu nak bergaduh. Bukan bab sidai kain pun bergaduh. Kan ya, dia jadi macam-macam. Tanam pokok di luar rumah pun kita marah, orang ambil. Sedangkan tanah tu bukan kita punya. Dia jadi macam-macam. Nabi SAW bila dia marah, nampak dia marah tu bila sesuatu perkara yang benar tapi didustakan. Satu benda yang betul tapi orang buat bagi jadi salah, maka Nabi akan memperbetulkan sehingga menjadi betul. Dan Nabi SAW tidak akan marah walaupun perkara itu betul kalau berkenaan dengan diri dia. Dia tak marah sangat. Walaupun orang kata macam-macam dengan dia, maka dia tak marah tentang diri dia. Tapi kalau pasal agama, pasal kebenaran agama, hak ni dia jaga. Kesabaran Nabi, kesabaran para sahabat sangat terserlah. 4 sahabat, 5 sahabat sampai 10 sahabat yang dijamin ke dalam syurga. Itulah elok juga persoalan awal apabila berhubung dengan sabar ni. Orang yang sabar, insya-Allah dia dapat menguasai marah. Tapi orang yang tak ada sabar, maka marah menguasai diri dia. Apabila marah menguasai diri, maka siapa yang menguasai diri kita? Setan. Setanlah yang menguasai diri kita. Apabila setan menguasai diri kita, adakah malaikat sebelah kita? Tak ada lah. Tak ada lah. Kan ya? Maka yang berada di bahu kanan kiri kita, keliling kita adalah setan. So kita hanya akan berfikir cara setan, akan bertindak cara setan. Muka berubah pun lebih kurang setan. Tu kan ya. Maka sabar adalah perkara asas bagi menangani perkara yang dipanggil sebagai marah. Allahu Akbar. Jadi sidang penonton sekalian, apa yang dikatakan oleh Ustaz juga memetik juga Ustaz, berbalik pada hadis tadi tu. Nabi mengulang sebanyak 3 kali berkaitan dengan bersabar, sabar, mengatakan bahawa betapa pentingnya untuk kita bersabar di dalam menangkis kemarahan yang kita ada, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, banyak lagi persoalan yang kita akan jawab. Nak tahu jawapannya? Di sini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah.
masih belum menang. Tetapi dengan mematuhi prosedur operasi standard, insya-Allah kita pasti menang. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu menerusi rancangan secara langsung Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mengundang 1001 rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi berbual, masih lagi berbincang berkaitan dengan topik jangan marah, la taghdab. Jadi bersama kita pada pagi ini juga Al-Fadhil Ustaz Amram Yusof yang insya-Allah akan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan. Sekali lagi saya nak wawarkan, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan tajuk kita jangan marah, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian bebas tol 1800 881677 ataupun menerusi talian WhatsApp kami di talian 011123364480 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Jadi jom tak buang masa lagi Ustaz, kita nak meraihkan soalan yang berikutnya juga daripada Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Soalan daripada saudari Qasih Nurul Shah. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Mengapa kemarahan selalunya berlaku pada kaum Hawa berbanding kaum Adam? Adakah emosi wanita mudah rapuh, lagi-lagi dalam kemurungan? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Ustaz, macam mana Ustaz? Baik, sebenarnya perbezaan semangat saya sebenarnya. Perbezaan semangat antara lelaki dan perempuan. Memang setelah kita banyak membaca, banyak berjumpa, banyak melihat dengan pengalaman, kita dapati bahawa marah ni marah yang sedikit-sedikit sebenarnya tu. Yang sedikit-sedikit. Cepat dimulai oleh orang perempuan. Orang lelaki ni dia jarang marah, tapi bila dia marah sekali, dia jadi berantakan. Ya, betul. Jadi orang perempuan ni, dia bila berhadapan dengan satu-satu benda, dia punya kesabaran dia tu nipis sikit dan dia cepat marah, dia mudah menguasai. Dan sifat orang perempuan juga, dia mudah kembali reda. Dia mudah kembali reda. Orang Melayu kata orang perempuan macam kerak nasi. Kan? Kerak nasi rendam bubur ayam, dia lembut, boleh buat nasi goreng. Dia lembut cantik, betul. Jadi kita nak bagi tahu bahawa adakah lelaki dan perempuan pada asasnya ya. Pada asasnya ya, orang perempuan dia jiwa dia mudah sikit. Bila cakap sikit macam ni dia mudah terasa, mudah tersentuh, merajuk pun dia, mengamuk pun dia. Dua-dua dia kan ya. Maka itu sifat orang perempuan. Sebab itu kalau kita baca kepada hadis tadi Nabi kata ar-rajulan, lelaki. Kenapa Nabi perintah kepada lelaki bagi tahu kepada pemuda tu la taghdab la taghdab. Kenapa? Orang lelaki yang kena berusaha mengurus orang perempuan. Tanggungjawab. Macam mana kita mengaji bab faraid? Kenapa orang lelaki dapat harta lebih daripada orang perempuan? Sebab dipertanggungjawabkan atas orang lelaki untuk jaga orang perempuan. Bagi sara hidup kepada orang perempuan. Sebab mereka lemah. Dan tu nak nampak sifat mereka itu lemah. Macam tu juga sifat marah tadi itu. Nabi suruh orang lelaki supaya jangan marah. Satu, kenapa? Sebab bila dia tak marah, dia dapat menstabilkan keadaan. Okey. Jadi bila dia tak marah, dia juga berhadapan dengan orang yang marah, maka dia boleh sabar. Kan? Kalau dua-dua laki bini duk marah, maka dia akan jadi bertambah-tambahlah. Macam minyak bubur kat api lagi. Dia sambak lagi kuatlah. Maka sebab tu saya kata benar perempuan mempunyai jiwa yang sedikit lemah, mudah melenting, mudah sejuk. Orang lelaki ni dia fikir tak gerak-gerak fikir. Lama benar pula dia fikir tu kan. Dia fikir tak siap-siap. Orang perempuan dia nakkan kesempurnaan, dia nak itu sehingga macam kita bincang pada pertemuan yang dulu, dia jadi murung Dia jadi satu tekanan bagi dia. Bagi orang lelaki dia simple. Ada bantai, tilam tak ada pun tak apa, boleh jadi tidur cukup lah. Bubuh lengan bawah pipi pun jadilah, bolehlah. Tapi orang perempuan dia nak sempurna. Maka dari suasana yang macam ni, orang perempuan dia kena sabar dia lebih sikit lah. Sabar dia lebih sikit menghadapi kerenah
dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan sebagainya, dia kena sabar lebih sikit. Sebab jiwa dia memang betul, jiwa dia tu dia lemah sikit. So kita orang lelaki kena main peranan lebih dengan menunjukkan kepada mereka bahawa kita sabar. Dengan dakwah kita itu, moga-moga dia dapat belajar. Jadi Ustaz, kita tahu bahawa perempuan ni dia lebih rapuh, semangat mereka tu lebih rapuh pada lelaki. Jadi Ustaz, sebagai seorang lelaki, bagaimana kita nak berhadapan dengan emosi seorang wanita ni Ustaz? Berat berat, sangat berat. Perempuan adalah satu jenis kaum yang sukar dijangka. Dia boleh jadi bom tiba-tiba. Tiba-tiba dia boleh cool, baik, pakai telekong elok. Bidadari. Bidadari pula. Dia berubah on the spot. Tak tahu pasal apa. Kita pada asasnya kita tak tahu pasal apa. Tapi sebab itulah tanggungjawab lelaki. Apa dalam hadis Nabi duk cerita dah bahawa apabila seseorang tu dia kendalikan keluarga dia dengan baik, maka dia masuk syurga Allah Taala. Okey. Jadi berhadapan dengan ahli keluarga, sama ada lelaki maupun perempuan, terutama orang perempuan yang jadi marah ni macam mana? Cerita dia adalah sifat yang paling baik bagi orang lelaki berhadapan dengan orang perempuan yang tadilah, sebab kait dengan perempuan tu. Ya, marah ni adalah diam. Kita diam. Diam. Dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Al-Bukhari menulis, dalam hal itu diam menyelamatkan macam-macam keadaan. Diam aja. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dah, jangan komen. Hang jangan duk tambah lagi sekupang, 2 kupang semua jangan duk tambah. Satgi dia akan jadi haru biru. Ya, itu bukanlah kata orang perempuan saja marah, bukan. Orang lelaki pun marah. Banyak terjadi keganasan rumah tangga disebabkan orang lelaki. Cuma yang kita nak kaitkan dengan soalan tadi itu, orang perempuan dia mudah marah. Orang lelaki dia lambat sikit. Tapi kalau marah pun bahaya juga. Apapun kesimpulan dalam soalan ni, marah adalah satu benda yang sepatutnya dihindari sebab dia akan menghadirkan macam-macam keburukan. Jadi sebagai seorang lelaki ni dia perlu sentiasa bersiap siagalah untuk berhadapan dengan emosi seorang wanita. Dan maksud Ustaz, kalau dalam keadaan marah, kita diam. Dalam keadaan dia baik, yang tu masalah. Kita kena standby. Masa tu kita dakwah dia perlahan-lahan. Jangan bila orang marah, kemudian kita duk pi pandai-pandai pi tegur dengan kasar dan sebagainya, dia akan melambung lebih besar. Okey, insya-Allah satu nota yang kita boleh ambil sebagai catatan, sebagai seorang mungkin ada di kalangan kita, seorang suami yang mungkin sekarang ini berhadapan dengan masalah rumah tangga, mungkin isteri sedang merajuk sebagainya, ini boleh dijadikan sebagai salah satu cara ataupun inisiatif yang boleh kita lakukan, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak balik pada soalan seterusnya Ustaz, daripada aplikasi WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, adakah marah juga salah satu bentuk dosa? Jikalau tidak sampai tahap manakah kemarahan boleh dicatatkan sebagai dosa? Soalan kedua, setiap orang ada satu tahap di mana dia akan jadi sangat pemarah. Adakah ini juga dikira sebagai baran kerana kita sudah bersabar sampai masanya? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan kathira Ustaz Da'i. Afwan. Hashtag Ustaz Handsome. Oh, boy Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, baik. Daripada awal tadi kita sebut, kalau kata tengok soalan dia tu, daripada awal kita dah sebut marah ni dia ada 2 keadaan. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada marah tu wajib, ada marah tu haram, yang tu lebih detail. Tapi kita nak bagi tahu bahawa apabila kita marah itu, marah yang disalurkan dengan betul, marah yang diletakkan dengan tahap-tahap tertentu dengan bermatlamat baik, maka marah itu adalah marah yang positif. Ya, marah kepada anak kita apabila dia buat sesuatu yang melalaikan. Ya, zaman PKP kita ni kan, ya, anak-anak bangun pagi main game, makan tidur, main game, makan tidur, main game. Dia macam itulah. Maka kita marah kat dia tu bukan marah tu kerana marah, bukan, tapi nak memberi peringatan kepada dia dengan sedikit suara yang agak tinggi sedikit. Bukan kita marah tu benci, bukan, tapi marah kerana kita sayang. Jadi marah ni ada had ke tidak dalam hal ni? Maka saya katakan marah dia kena salur dengan tempat yang betul. Dia kena salur bagi betul. Kalau tidak, dia akan jadi satu mengamuk pula. Dia akan jadi macam tu. Jadi kalau dia kata marah ni tahap mana dosa, tahap mana, apabila marah itu diletak pada tempat yang betul. Macam tadi marah apabila orang ditindas dan sebagainya, itu marah yang mendapat pahala. Tapi kalau marah yang sia-sia ini marah yang mendapat dosa lah.
Malah kalau kita mengaji, marah ni adalah satu akhlak yang tak baik. Kalau kita mengaji bab akhlak yang sangat buruk, apabila sebab marah ni dia akan memberi kesan buruk berpanjangan dan dia akan mencetuskan kepelbagaian masalah di sekeliling. Ya. Jadi kalau nak tanya dosa dan pahala, kita cuma bahagi dua sahaja. Siapa yang marah dengan marah yang ada kawalan. Maksudnya kita menguasai marah tu, bukan marah menguasai kita. So dia mudah tahu. Saya suka nak kaitkan dalam hal macam ni. Contoh, ada baru ni ada orang tanya macam-macam soalan lah, walaupun saya ni bukan kerja Jabatan Agama. Kita duk jaga pusat tahfiz saja. Tapi ada orang duk tanya dia kita, Ustaz, saya ni ada masalah rumah tangga lah, banyak rumah tangga lah. Dengan anak-anak sebagainya. Saya lah tak larat nak marah, tak larat nanti. Saya selalu pesan, jangan marah dulu. Kenapa? Apabila orang berhadapan dengan kita tu buat salah, kita jangan lupa kita pun pernah buat salah. Itu penting. Dan apabila pasangan hidup kita itu buat salah, hang jangan lupa hang dulu lagi teruk pada dia. Itu semua kena ingat. Dan jangan cari kelemahan orang lain. Bila kita cari kelemahan, maka kita akan hadir perasaan marah. Tapi kalau kita nampak kelebihan yang dia ada, akhirnya menutup kelemahan dia. Ini sifat yang paling besar lah kita kena letak dalam diri kita. Jadi, sabar ni ada had ke tidak? Pada hakikatnya sabar tak ada had. Sabar. Berapa lama dah menikah? 40 tahun. Duk macam tu ke? Duk macam tu? Ya. Ada had, tak ada had. Kenapa? Sebab Allah utuskan kita bukan untuk membetulkan orang, tapi untuk menyampaikan saja. Awak jadi suami, kan ya? Awak disuruh memberi didikan sempurna kepada isteri awak. Tapi kalau dia tak mau berubah, itu bukan masalah awak. Itu penting. Awak dengan anak-anak lah, kalau kita tengok beza lah kan ya. Kalau kita kata, ada orang kata, oh anak-anak macam ni, anak-anak macam tu, semua tak dengar cakap. Kita balik kepada sejarah Nabi Adam AS. Nabi Adam, cerita paling mudah sekali kita tahu, Qabil dengan Habil. Nabi Adam pun tak dapat anak yang baik juga. Dia tak boleh kontrol Qabil, sehingga Qabil jadi pembunuh. Kan ya? Mai turun kepada Nabi Nuh AS. Nabi Nuh pun tak boleh didik isteri dia, kafir. Anak lelaki dia, tak mau. Kan, pi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun tak boleh nak tarbiyah 10 adik-beradik dia ni. Turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pun dia tak boleh cari menantu yang baik untuk Ismail. Kan ya? Maka kita bukan disuruh untuk membetulkan orang. Jangan stres sehingga kita nak orang lain ikut macam kita. Tak boleh. Kita disuruh supaya menyampaikan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayah. Yang tu saja. Hang berubah, hang tak berubah, esok hang kena tanggung sendiri. So bila kita boleh terima keadaan ni, maka kita tak akan jadi marah. Tapi kalau kita paksa orang untuk ikut kita, itu masalah. Maka kita akan ada satu perangai yang tak elok dan kita akan stres. Kena buat macam ni. Tak boleh. Tugas kita adalah memberi penyampaian yang baik. So, sabar, dia tak ada had. Dia kena sabar. Selagi sabar itu kita tahu membuahkan hasil. Contoh, kita sakit. Kita terpaksa makan ubat pahit. Kan? Tapi kita makan juga ubat tu. Kan? Kenapa? Sebab di hujung kita tahu ada kesembuhan. Tak cukup makan ubat, kena bagi injection, sakit lagi. Kita sabar terima, tak ada masalah. Tak cukup lagi, pergi kemoterapi, radioterapi, apa terapi lagi kena. Punya teruk. Kenapa kita lalui? Disebabkan di hujung ada kesembuhan, di hujung ada kebaikan. Macam itulah dalam perasaan antara marah dengan sabar. Sabar ni dia akan menguasai marah dan menjadikan marah itu dapat dikawal dengan baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah kuasai marah bukan dikuasai marah. Betul. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, mudah-mudahan dengan jawapan Ustaz itu memberikan penjelasan dan penerangan buat kita bersama untuk beramal dengan kesabaran untuk menutupi kemarahan kita. InsyaAllah. Jadi Ustaz, sidang penonton sekalian, pada saat ini kita nak meraihkan pemanggil kita yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan ini tentu nak ucapkan selamat Hari Raya ya Ustaz Tahir. Selamat Hari Raya. Adin. Okey. Saya Haji Sultan, Haji Muhammad Saleh daripada Johor ya. Ya tu Haji Tukino, kita apa khabar? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan dengan izin awal semua kita dirahmati Allah, keadaan baik dan
jauhkan daripada penyakit wabak yang ada sekarang lah. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, silakan Tuan Haji Tukinon kita dengan soalan pada pagi ni. Persoalannya ni Ustaz, ada orang kata ataupun ada orang bercakap inilah, dia dah terlalu marah Ustaz. Jadi marah ni agaknya bercampur dengan syaitan. Jadi nak meredakan marah, maka kita satu caranya ialah kena ambil air wuduk ataupun air sembahyang. Betulkah Ustaz cara-cara macam ni sebab apa? Kalau dah terlalu marah, kita tak pun bermakna apa-apa. Jadi kalau kita ambil air wuduk, marah kita reda. Itu saja soalan pagi. Ya? InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Tukinon kita, salah seorang pemanggil setia kita Ustaz. Lama tak dengar suara Tuan Haji Tukinon, kita rasa rindu Ustaz. Jadi Ustaz, berbalik pada persoalan pada Tuan Haji Tukinon kita berkaitan dengan ada riwayat dan juga cara-cara langkah-langkah untuk kita nak menghindari marah ni, salah satunya adalah dengan mengambil wuduk. Kenapa Ustaz? Baik. Dalam hadis Nabi SAW ada, memang betul. Kalau apa yang ini bagus. Sebab tu kita buat program Tanyalah Ustaz ni biar tahu jangan keliru ni. Itu cantik. Jadi dalam hadis ada disebut dalam hadis Sunan Abu Daud atau Sunan Abi Daud, Nabi SAW bersabda, innal ghadaba minasyaitan. Ya, sesungguhnya marah itu datang daripada syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan syaitan itu dicipta daripada api. Wa innama tudfa'un nar bil ma, maka cara untuk padamkan api adalah dengan air. Ya, baik. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka siapa-siapa di antara kalian yang sedang marah, maka hendaklah dia berwudu. Tu. Hadis ini sahih ya, riwayat Abu Daud, hadis 4784. Dari soalan Haji Tukinon tadi itu, adakah benar mengambil wuduk? Maka jawabannya adalah benar berdasarkan hadis yang sahih. Marah ni kenapa nak ambil wuduk? Sebab marah datang daripada syaitan. Yang kita kait tadi yang berjalan dalam urat darah kita tu. So syaitan pula dicipta daripada api. Maka yang lawan dengan api adalah air lah. Kan ya. Maka ini sebab tu disuruh supaya kita berwuduk. Malah ulama bila tafsir, bila syarah hadis ni, ulama kata apabila orang yang ambil wuduk pun tak selesai juga, maka disuruh dia minum air supaya reda, bubuh bagi sejuk sikit. Tak cukup juga, ada ulama cadangkan kita mandi. Bagi sejukkan badan sebab nak lawan dengan api tu. Ya, nak lawan dengan api tu. Jadi betul daripada setan marah tu, maka setan dicipta daripada api, kita kena lawan dia dengan air. Maka terbaik adalah wuduk. Cuma sebahagian ulama kata tak perlu mandi. Cukup dengan wuduk seperti Nabi kata. Sebab apa? Wuduk ni bukan sekadar air, tapi wuduk ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kan. Wuduk ni bukan sekadar air, tapi wuduk ini adalah ibadah dan syariat dalam agama. Kan? Wuduk ni bukan sekadar air, tapi wuduk ni adalah perintah daripada Allah Taala, terutama dalam surah Al-Maidah duk cerita macam tu kan. Maka orang yang kalau daripada awal kita faham, wuduk ni boleh sembuh kemarahan. Kita kena faham dua. Bukan wuduk yang zahir tu saja. Tapi ketaatan kita. Nabi ajak macam ni, aku buat macam ni. Itu ketaatan kita. Itu ketaatan. Dia bukan yang zahir tu saja. Sebab tu bila kita mengaji macam ni, kita kait dengan ulama tasawuf kata ini dalaman. Dalaman ya. Maka kita nak basuh kita punya keegoan yang tak mau dia ikut Nabi, tak mau ikut perintah Allah. Tiba-tiba bila kita ikut, maka kita jadi sembuh daripada kemarahan tu kan. Dapat menguasai kemarahan itu. Jadi bila kita mengaji bab wuduk ni pun, kita kenalah ikut sunnah Nabi. Ya, orang baik. Bila saya nak kaitkan dengan Haji Tukinon ni dengan sahabat-sahabat yang sedang menonton, wuduk yang ada orang ambil wuduk tapi duk marah juga. Duk marah juga. Kenapa? Tak dapat bendung dulu tak? Tak dapat bendung. Nombor satu, disebabkan dia ambil wuduk tu semata-mata nak hilang marah, bukan kerana nak ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat pun dah salah dah. Niat tu dah salah dah. Aku marah ni ambil wuduk ah. Tapi time solat dia tak ambil wuduk pun tak solat. Kan? Itu pun tak kena gaya ke? Okey? Baik. Yang seterusnya, kita kena faham wuduk seumpama wuduk Nabi. Nabi SAW bila ambil wuduk, air dia tak banyak macam kita. Sikit ya. Kita 3 baldi.
Ha, tu kan ya. Kadang-kadang tak padan. Nabi ambil wudu, kalau kita kaji, bila kita convert dengan perkiraan zaman lah ni antara 500 hingga 700 ml saja. Botol kecil tu saja. Botol kecil. Maka Nabi sebut bismillah. Pendek ya. Kita baca bismillahirrahmanirrahim tapi membazir. Tak kena ayat kan. Jadi Nabi baca bismillah, basuh tangan 3 kali, bagi lembut elok-elok. Ya dia tak campak muka berum. Macam basuh muka tu. Hari Jumaat kalau kita pergi tengok macam. So apabila manusia buat sesuatu perintah Allah tapi bukan kerana ketaatan dia kepada Allah. Aku buat ni sebab aku tengah marah, aku tak buat. Ini tak boleh. Sebab tu tak jadi. Dan bila kita buat amal tidak seiring dengan sunnah Nabi, maka dia tak akan jadilah. Sebab tu saya katakan insya-Allah apabila orang yang marah, kalau dia tak boleh kontrol juga marah ataupun dia nak kontrol marah dia, maka segera ambil wuduk. Tapi wuduk sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz tadi marah dah daripada syaitan dah. Membazir pun daripada syaitan juga. Allah Akbar. Macam mana dah hilang. Jadi double pula kemarahan tu. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar kita wuduk daripada sudut fizikal ataupun luaran, tetapi juga perlu kita bersihkan ataupun berwuduk daripada sudut dalaman. Jadi mudah-mudahan dengan jawapan ustaz menjawablah persoalan yang diajukan sebentar tadi. Jadi sidang penonton sekalian, banyak lagi persoalan yang kita akan kupas untuk tajuk Jangan Marah. Tapi jangan ke mana-mana terlebih dahulu. Teruskan bersama kami rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita bersama dalam siaran langsung rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah sidang penonton, pada pagi ini Allah takdirkan kita untuk bertemu, membincangkan, mengupas dan mencari jawapan di sebalik persoalan berkaitan dengan topik Jangan Marah. Jadi mudah-mudahan pada pagi ini setelah menonton rancangan atau siaran pada pagi ini akan mampu untuk kita tingkatkan lagi mutu kesabaran kita di dalam membendung kemarahan kita. Janganlah kita marah-marah sebab apa? Kalau marah nanti kena jual. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, kepada sidang penonton juga sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk klik button ataupun tekan button ataupun butang kongsi, sebarkan kepada seberapa ramai yang boleh ilmu ataupun majlis ilmu yang kita dapat pada pagi ini, agar mudah-mudahan ianya memberikan manfaat setelah kehidupan kita di dunia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kepada sidang penonton yang mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang inginkan jawapannya, di sini Tanyalah Ustaz akan memberikan jawapan. Boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di layar televisyen sidang penonton sekalian, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi dengan persoalan berikutnya menerusi aplikasi WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemarahan juga boleh dikaitkan dengan sifat ihsan dan empati. Sebagaimana seorang ibu dan anaknya, seperti mana Nabi dan umatnya, seperti mana guru dan pelajarnya. Mohon Ustaz jelaskan mengapa kedua perkara, yakni marah dan kasih sayang ini berkaitan meskipun bercanggah pada sifat azalinya. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan kathira. Berkaitan dengan marah dan kasih sayang Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sifat marah dan sifat ihsan atau simpati atau kasih sayang atau belayan ni sebenarnya bukan sesuatu yang bercanggah. Dalam manusia, memang manusia dilahirkan memang jiwa dia sedemikian. Dia ada perasaan, ya, dia ada perasaan yang kadang perasaan tu dia senyum, dia suka, dia ketawa, kadang perasaan dia adalah dia marah, dia duka, dia menangis. Jadi sifat ni memang tidak bercanggah pada hakikatnya, dia berada dalam jiwa dan tubuh manusia. Dia berada. Cuma kenapa benda ni macam kata tadi ibu bapa dengan anak-anak, marah dia tu adalah marah disertai dengan kasih sayang. Marah yang diiringi dengan didikan. Marah seorang guru, kita dulu sekolah boleh tahan kena. Budak Kan? nakal Ustaz. Budak nakal itu kan boleh tahan. Lari keluar asrama pun ada kan. Dia macam-macam lah. Marahnya guru adalah bersama dengan didikan, bersama dengan tarbiyah. Jadi ini kita nak kena bagi tahu bahawa sebab tu sifat tu tidak bercanggah.
Sifat tu ada dalam hidup manusia dan kemudian dia perlu dirawat. Marah perlu dirawat dengan kasih sayang. Kan? Marah macam mana marah? So kita marah. Tapi marah tu kenapa? Dengan tujuan untuk membentuk. Kenapa? Sebab sifat manusia asasnya dia tak mau dengar cakap. Hayya 'ala solah, azan, tak bangkit. Kan? 80 hari lebih lah PKP. Tak pernah, tak mau agak duduk macam tu agak perangai. Dulu kata sibuk pergi kerja, lah tak sibuk pun tak bangkit juga. Ni manusia. Sifat manusia, dia tak mau dengar cakap, dia tak mau turut perintah, dia tak mau akur dan sebagainya, dia suka melawan. Dia suka melawan. Sebab itu, kalau kita perasan dalam Quran, Allah Ta'ala dengan kita hamba dia ni, pertama sekali dia offer. Hampa buat macam ni, dapat Lailatul Qadar 83 tahun. Itu sifat manusia. Dia buat sesuatu, dia nakkan upah. Itu perangai macam tu. Memang manusia, dia punya perangai macam tu. So, yang satu lagi, yang betul-betul kena dengan soalan ni adalah, apabila Allah Ta'ala letakkan hukuman, offer pun hampa tak mau buat, kalau hampa buat macam ni, masuk neraka. Tu kan. Ini sekian hukuman. Sebab itu marah ni, kita boleh letakkan sebagai hukuman. Di sekolah diletakkan hukuman, di rumah diletakkan hukuman dan sebagainya. Kenapa? Disebabkan dengan hukuman inilah manusia itu kembali. Orang yang buat perangai tak elok tadi tu dengan marah itulah, maka dia dapat kembali, dapat peringatan. Dengan ketegasan itu. Sebab tu saya katakan bahawa ada marah tak? Ada kasih sayang tak? Ada. Sentiasa ada. Dia sentiasa ada dalam kita. Yang tak boleh adalah marah dengan kebencian. Yang tu memang tak boleh lah. Kan marah, benci, tak mau apa, saya tak akan maaf dia ustaz siang malam pagi petang dunia akhirat. Ini tak boleh. Kan? Tapi kita kena letak kasih sayang dan insya-Allah. Sebab tu saya pernah ceramah di satu sekolah, ladab, latihan dalam perkhidmatan. Saya ada satu soalan daripada guru, dia kata, saya perlu marah ustaz, saya perlu tengking. Saya kata, sebenarnya dalam kalau kita duk belajar dalam ilmu agama, ilmu motivasi, dalam kalimah mudah dia kata memujuk lebih berharga daripada memerintah. Memujuk atau meminta tolong, lebih berharga daripada memerintah. Kalau kita bercakap dengan baik, minta tolong lebih bernilai daripada menengking. Benda-benda macam ni. Kita tu kalau masuk dalam lift, dulu tulis no smoking. Jangan merokok. Masa tu dia buka, maka situ dia buka. Jangan meludah. Masa tu dia cabar. Itu sifat manusia. Tapi lah ni dia tukar. Terima kasih kerana tidak merokok. Kan? Bahasa dia tu, dia twist macam tu saja. Macam itulah perasaan marah dengan kasih sayang. Dia twist. Dia bila disuruh secara baik untuk balik kepada jalan betul, hang tak mau dengar juga. Offer Lailatul Qadar pun dia tak mau juga. Dia buat tak peduli juga. Maka Allah sediakan hukuman. Hampa ingat buat macam ni. Macam itulah keadaan dia. Sebab manusia perangai dia memang tak mau ikut perintah. Dia suka melawan. Hang buat macam ni, dia pikut ni. Hang pikut ni. Lah, kita dah bagi 3 lane satu hala. Belah sana ada 3 lane. Dia main lane ni juga. Betul. Dia main juga lane ni. Itu sifat manusia. Kita dah buat dah meja, satu meja 2 orang. 1 meter. Dia main 4 orang juga. Maka itu sifat manusia. Sebab tu, kadang-kadang kita perlu marah. Marah tu dengan kasih sayang. Marah untuk mentarbiah agar orang tu kembali. Tapi jangan marah yang tidak boleh dikuasai sabar. Sebab bila marah, akhirnya mulut akan keluar maki hamun lah, pukul orang lah, baling kerusi lah. Ini jadi masalah. Allahu Akbar. Jadi marah dengan kasih sayang, bukan marah dengan kebencian. Betul. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan sebentar tadi. Jadi Ustaz, di saat ini kita ada menerima pemanggil telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, siapa talian? Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, silakan tuan. Nak tanya Ustaz, kalau sekiranya kita marah dengan kebencian lah kepada mereka yang hina agama Islam, kadang-kadang pijak Quran dan sebagainya, dan juga menghina Nabi, apa pandangan Ustaz? Terima kasih. InsyaAllah sama-sama. Terima kasih kepada tuan semua kita yang mempertanyakan soalan yang bagi saya cukup baik. Dan juga
kena dengan situasi semasa Ustaz, di mana pada saat sekarang ni kita lihat semakin menjadi-jadi penghinaan yang berlaku di atas agama kita sendiri, penghinaan di atas nama Nabi kita sendiri. Jadi Ustaz, adakah dibenarkan untuk kita marah dalam keadaan sebegini Ustaz? Baik, yang pertama sekali kita kena faham, apabila sesuatu tiba-tiba orang rasa macam tercabar, maka dia tengah elok lah tu. Oh, Kan? Kalau kita belajar dari sudut sistem kepimpinan, dia jadi pemimpin cantik, tiba-tiba ada orang dengki dengan dia lah, orang kata itu ini, itu bermaksud dia tengah jadi elok. Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau nak kenal diri kita, jangan tanya kawan kita. Kawan kita memanglah sebab dia belanja teh tarik selalu. Kan? Kena tanya musuh kita, baru kita tahu kelemahan diri kita. Maka apabila Islam tengah bangun elok, tiba-tiba ada orang yang tunjuk sikap itu, sikap ini dan sebagainya, itu membuktikan bahawa Islam tengah kukuh. Islam tengah, dia tengah elok. Maka marah dan kebencian ini terhadap Islam bukan zaman ni, bermula daripada zaman Nabi. Bermula daripada dulu. Maka fenomena ini tidak akan habis sampai hari kiamat. So, soalan dia tadi, adakah kita diperbolehkan marah? Kita kembali kepada awal program kita tadi. Inilah marah yang diwajibkan. Apabila kita melihat agama kita dihina, Al-Quran diinjak-injak, hukum hakam diperkotak-katikkan, maka perlu ada marah. Tetapi marah yang dibendung dengan agama. Bukan marah yang ikut suka hati. Orang lain bakar Quran, awak pergi bakar rumah orang. Itu tak kena. Itu tak kena. Sebab tu, nilai kesabaran bersama dengan kemarahan itu penting. Dia kena berjalan seiring. Marah tak? Marah. Macam mana marah dia? Salur pada saluran yang betul. Itu betul. Kemudian, bila kita wajib, marah tadi wajiblah. Memang kena ada perasaan marah. Tapi jangan marah saja. Kita perlu dakwah kepada puak-puak ni. Okey, perlu buat dakwah, buat muzakarah, buat debat, buat apa sahaja, memberi pemahaman kepada mereka. Sebahagian daripada kita tengok cerita orang-orang hebat zaman sekarang yang dulunya bukan Islam, yang dulunya benci, yang dulunya macam-macam, hari ini Islam, malah mereka menjadi pendakwah hebat. Kenapa? Sebab asasnya mereka tak faham. Kenapa tak faham? Sebab orang Islam tu cantik, orang Islam tu buruk. Ini jadi masalahnya. Islam tu cantik, jadi dia tak nampak Islam. Maka apa yang dia nampak? Dia nampak orang Islam. Sebab tu bila kita tengok kita punya UFC punya pemain Khabib. Khabib. Apa Khabib kata? Non-Muslim don't read Quran. Non-Muslim don't read hadis, but non-Muslim read you. Sebab tu read orang Islam. Dia baca kita. Kalau perangai kita macam tu, itu yang gambaran Islam bagi dia. Dia tak baca Quran. Bukan kata dia, kita pun tak baca. Itu kan ya. Jadi cerita dia adalah marah tu boleh. Ya, kita jawab marah tu diwajibkan. Tapi bukan marah yang melampaui batas. Bukan. Marah tu satu salurkan dengan cara betul. Kalau boleh report dengan pihak kehakiman, pergi report dekat balai, buat dengan cara yang betul. Kemudian seterusnya dakwah mereka, hantar mereka ilmu-ilmu tentang Islam, pemahaman-pemahaman tentang Islam dan sebagainya. Insya-Allah akhirnya marah kita itu menjadi marah yang mendatangkan manfaat, bukan marah yang mendatangkan kebencian. Sebab kita tengok sifat Nabi, Nabi tengok semua orang, kalau boleh semua nak bagi masuk syurga. Ni ada dalam Quran. Allah suruh Nabi, Allah ingatkan Nabi itu supaya ingat dia ni penyampai risalah, bukan pemberi hidayah. Ya, dia tengok pak saudara dia Abu Talib. Kan ya? Nabi sedih. Jadi cerita dia, kalau boleh kita nak tengok semua orang, Muslim atau non-Muslim, semua ni masuk dalam syurga dengan mereka mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. So, bila ada marah, marahlah. Tapi bukan marah yang bersama dengan kebencian. Marah bersama dengan dakwah dan pemahaman agar mereka kembali memahami agama Islam, dan akhirnya moga-moga kita doa dia dapat hidayah daripada Allah SWT. Amin Rabbil Alamin. Jadi Ustaz, sebenarnya bila mana Ustaz menyebutkan berkaitan dengan marah yang disertakan dengan kebencian, banyak kes-kes yang kita lihat di mana ada peragut, ada perompak
lalu ditangkap dan dipukul pula Ustaz. Jadi itu yang marah yang kita perlu elakkan, sedangkan kita boleh nasihat dengan cara yang baik dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita mampu lagi untuk meningkatkan lagi kesabaran kita di dalam mengawal kemarahan yang sentiasa ada di dalam tubuh badan kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan. Banyak lagi Ustaz persoalan yang kita jawab, yang kita akan jawab dan kita akan kupas. Namun sebelum tu sekali lagi kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di sini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sedar tak sedar, Alhamdulillah sudah pun sejam masa berlalu. Mudah-mudahan sepanjang tempoh pertemuan kita pada pagi ini mengundang 1001 ilmu yang bermanfaat, yang mampu untuk kita manfaatkan kepada manusia yang lainnya, insya-Allah. Ingat, rancangan Tanyalah Ustaz hanyalah menjadi wadah kepada pemberian ilmu, bukan untuk membentuk manusia, bahkan bukanlah untuk memperbaiki hati manusia, tetapi sekadar memberikan peringatan bersama. Buat pesanan tu maksud dia untuk diri kami juga sendiri yang berada di sini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sekiranya masih lagi ada persoalan yang ingin diajukan kepada kami, yang terbuku di dalam minda, terbenam di dalam hati, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di layar televisyen sidang penonton sekalian, insya-Allah. Jadi Ustaz, yang sidang penonton sekalian, kita teruskan lagi persoalan-persoalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat rancangan Tanyalah Ustaz. Dan soalan seterusnya menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3, menerusi Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru-kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hidup berumah tangga memerlukan sifat sabar dan saling bertolak ansur. Sifat marah perlu dihindari. Kesian Ustaz jika ada suami atau isteri yang marah ataupun melenting tak kira masa. Ustaz, selain daripada melakukan solat istikharah, bagaimanakah cara untuk memastikan yang pasangan seseorang itu bukan jenis pemarah? Saya dah jadi tok, saya tanya untuk orang muda. Jazakallah Ustaz dan da'i. InsyaAllah Ustaz. Ini juga untuk peringatan bagi yang bakal mendirikan rumah tangga Ustaz. InsyaAllah, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tok dengan Tok Wan tanya untuk bahagian cucu lah, insya-Allah. Kok cucu dia nak cari macam mana. Pada asasnya manusia dia tak kenal orang lain. Saya orang Kedah, menikah dengan orang Selangor. Sama. Kita mana ada kenal? Tak ada kenal. Tiba-tiba pergi duduk kat Bukit Beruntung. Masa masuk duduk dalam rumah tu baru kita tahu wangi ke busuk ke. Baru kita tahu. Kenapa Allah bagi kita kadang wangi, kadang busuk? Sebab kita pun kadang wangi, kadang busuk juga. Simple. Bagi memahami benda ni simple. Cuma nak bentuk diri kita supaya sabar. Saya selalu kata, ada contoh-contoh lah tentang pasangan ni kan. Bukan kata cari ni nak kena istikharah. Istikharah ni kalau ada markah banyak. Markah banyak. Kan? Ada 3-4 orang nak pilih mana satu. Tak tahu yang tu istikharah lah. Tapi pasangan ni diajar oleh Nabi SAW. Memang jelas dah. Masa kita nak cari pasangan ni, bukan kita tahu dia tu marah ke tidak. Semua orang masa kita mula-mula jumpa lembut lah. Pijak semut pun tak mati. Betul. Duduk belakang kita, nak gajah pun lari. Allah. Tu. Jadi nak cari pasangan, bagi orang lelaki, Nabi dah bagi dah cara dia. Ya, yang cantik, lama-lama hodoh juga. Betul. Yang ada harta pun bukan harta kita. Yang keturunan pun bukan menjamin. Tapi yang ada agama. Itu orang lelaki kena cari hak macam tu, orang perempuan. So orang perempuan pula, Nabi dah ajaklah hadis Bukhari. Apabila datang peminangan, maka lihatlah dua perkara. Pertama agamanya, kedua akhlaknya. Apa maksud akhlak? Akhlak ni kita dapatlah dengar cerita daripada orang lain tentang diri dia tu. Tak adalah dia sembrono macam tu. Maka kalau untuk mengenali
bakal pasangan kita itu bukan orang jenis pemarah, memang kita tak akan dapat. Melainkan kita duduk dalam satu rumah tu baru kita tahu tu dia sampai macam tu. Tahap kesabaran kita kena tambah lagi lah. Okey, itu penting. Jadi apa yang kita perlu buat adalah setiap perbuatan kita haruslah bermula dengan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Serah kepada Allah. Setelah kita doa, setelah kita usaha, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain-lain tu Allah tahu kelayakan kita nak terima. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa dia bagi bini kita macam ni? Sebab dia tahu awak macam ni. Biasalah pasangan tu. Tapi kalau orang yang tak sabar, sampai satu ketika Allah membenarkan penceraian, dan dengan penceraian tu Allah mungkin menyediakan pasangan yang lebih baik daripada tu. Maka sebab tu kita kena faham tentang suami isteri ni. Kalau nak dalam bab tengking menengking sebagainya adalah perkara biasalah. Semua kena belajar. Suami boleh tak bentuk isteri? Tak boleh. Isteri boleh ajak laki, lagi tak boleh. Tak boleh. Cuma kita boleh pamerkan akhlak yang baik. Yang tutup aurat bagi elok-elok. Apa pakai baju macam ni ya? Nampak macam sarung nangka. Cukup lah. Simple lah. Cukup. Kan ya? Lain-lain jangan. Hak lain kita angkat tangan. Doa. Cuma kelemahan kita adalah kita nak orang berubah tapi kita tak berubah. Ini masalahnya. Pasangan suami isteri, dia tak nak pasangan yang pemarah. Rupanya dia pun kaki marah. Dulu. Saya duk pesan sebab saya ada sekolah tahfiz kecil. Bila mak bapak tanya, Ustaz, anak saya berapa juzuk? Berapa juzuk? Saya kata sebelum tanya anak, mak dengan bapak berapa juzuk? Sudah. Kan? Jadi usaha kita tu. Saya selalu kata macam tu, untuk merawat orang lain, ubah diri kita dulu. Pamerkan sesuatu yang baik dulu, insya-Allah Allah bantu kita untuk rawat yang tu. Tapi kalau kita tak betul, kita pergi rawat orang lain, memang tak akan jadi. Hang pun lebih kurang 2 kali 5, 5 kali 2. Kan ya. Maka saya katakan bukan istikharah sahaja sebenarnya. Cari pasangan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak payah duk tanyalah dia kerja apa, PKP pun ada yang buang kerja apa dah. Kan tak payah duk kerja tengok tu. Tapi kita ikut saja sunnah Nabi. InsyaAllah dalam bab marah ni sebenarnya satu ujian yang Allah bagi. Ujian Allah bagi kepada kita. Kadang-kadang ada pasangan hidup kita ni menikah ni cari hak hidung tinggi. Betul. Kalau boleh nak hidung tinggi lah, menyanyi lagu Hindustan. Mujhe tumse muhabbat hai lah kan. Bukan main lah dia pulun. Tapi rupa-rupanya dapat cantik. Masak tak reti. Allah. Goreng telur hancur. Uji juga Ustaz. Goreng telur hancur. Kita kata telur dada apa macam ni, dia kata buat omelet. Omelet. Dia buka macam tu dah. Ada yang tak pandai masak tapi dia pandai mengemas. Ada tak pandai mengemas tapi dia bina diri dia tu di hadapan suami cantik. Tengok ni semua cantik, tak ada pakai baju kelawak masuk. Jadi dia cantik kan ya. Maka sebab ini ujian. Hidup kita adalah ujian. Ujian daripada bangkit tidur sampai esok kita tidur, malam ni kita tidur sampai kita mati. Ini laluan kita adalah tarbiyah bagi mendidik kita. Cuma kita kena belajar berhadapan dengan orang depan kita tu. Jangan ubah orang tu untuk ikut kita, bukan. Tapi orang yang baik adalah dia itu membina kesesuaian bagi menerima apa yang ada di hadapan dia. InsyaAllah. Suami isteri, seorang lelaki, seorang perempuan duduk dalam satu rumah. Tak logik pada hakikat dia. Mai pula seorang Kedah, seorang Selangor. Allah. Ada pula Jawa dengan Banjar. Seorang ayak, seorang air. Kan dia tak kena. Pergi duduk satu rumah. Kalaulah tidak ada tolak ansur dan kesabaran, dia akan jadi pecah belah. Simple. Dalam agama, bentuk diri kita, insya-Allah diri kita akan menjadi satu cermin yang baik untuk orang di hadapan kita. InsyaAllah. Jadi poin yang saya rasakan satu poin yang cukup baik pada Ustaz, iaitu kalau kita nak pasangan yang baik, kita pun kena usaha untuk jadi diri kita yang baik. Sebab Allah pun pernah firman kan Ustaz kan, lelaki yang baik untuk wanita yang baik, dan wanita yang baik adalah untuk lelaki-lelaki yang baik. Mudah-mudahan menjawab persoalan dan rujukan tersebut, insya-Allah. Jadi jom kita beralih kepada soalan seterusnya, juga menerusi bidang rasmi kita Ustaz, Tanyalah Ustaz TV3, iaitu daripada Puan Laila de la Rosa. Assalamualaikum Ustaz, da'i serta kru Tanyalah Ustaz yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesungguhnya kemarahan itu akan mengumpulkan segala keburukan
dalam kehidupan berumah tangga, ianya juga dibimbangi akan memberi kesan buruk terhadap tumbesaran anak-anak. Bagaimanakah cara untuk suami isteri itu mengelak daripada memarahi ataupun menegur di antara satu sama lain di hadapan anak-anak, kerana ditakuti juga mereka akan hilang rasa hormat terhadap ibu bapa mereka. Mohon pencak Ustaz. Terima kasih Ustaz Na'i. Sama-sama Ustaz. Ini berkaitan dengan mak dengan ayah nak bergaduh. Tapi kadang-kadang takut nak bergaduh depan anak-anak, takut memberikan efek ataupun kesan yang negatif kepada anak-anak. Jadi Ustaz, bagaimana cara yang sepatutnya Ustaz? Salah satu sifat mazmumah, sifat yang tidak baik, sifat yang tercela adalah apabila mak bapak bergaduh depan anak. Tetapi kita terima kelemahan kita lah. Kita memang kadang-kadang tak sabar. Ini kemarahan ni. Satu benda yang sangat buruk apabila mak bapak dia bergaduh depan anak-anak, dan pergaduhan ini memberi kesan kepada anak-anak. Dan yang paling buruk, kesan dia adalah anak-anak menjadi juri. Sehingga mereka menghakimi antara mana satu yang betul. Yang ni sangat bahaya. Sebab akhirnya bila dia ambil seorang betul dan seorang ni dia akan tak suka dah. Dia tak akan hormat. Ini bahaya ya. Jadi mak dengan ayah apabila ada perlu diperbincangkan, maka cari tempat yang sesuai. Tak payah pergi makan angin. PKP tak boleh pergi mana. Duduk di rumah, pergi duduk dalam bilik, ni nak cerita sikit. Masalah kita adalah suka simpan dan tak mau kongsi. Ini benda penting yang perlu kita fikir. Dia suka simpan. Last kali minta cerai. Allah. Ini tak kena. Dia pendam ni. Suami pun macam tu. Simpan. Last kali lah ada seorang lagi. Betul. Pasal apa? Dia lari keluar daripada masalah tu. Dua-dua sama, suami sama, isteri sama. Mereka kena duduk dan berbincang dan ada saluran yang betul. Kita bincang cara ni. Agama kata macam ni tak? Patut akhlak kita macam ni tak? Setakat tu. Marah adalah perkara yang buruk dan beri kesan. Malah kesan pada anak-anak apabila mak bapak saling membuka keaiban pasangan masing-masing depan anak-anak. Akhirnya anak-anak akan tahu cerita perkara buruk. Oh, mak dulu bercinta dengan orang lain ni. Oh, ayah dulu curang. Masa mak tengah mengandung lagi. Oh, ini karut. Ini sangat karut. Maka suami isteri tolong elakkan sabak seketika. Sabak seketika, cari tempat lain, kemudian berbincang, discuss. Cara discuss adalah duduk berhadapan dan suruh orang depan kita bercakap dulu. Jangan kita nak bercakap. Cara yang terbaik. Nabi bila dengar orang cakap, Nabi takkan kita panggil dia tak pintas, dia tak. Dia tunggu bagi habis dulu. Itu cerita dia. Baik, panggil pasangan kita duduk depan, awak cakap. Apa yang tak puas hati, kok saya boleh terima. Lepas tu dia duduk diam, kita pula bercakap. Hak yang tu penting. Lepas tu bertolak ansur adalah perkara yang sangat penting. Mungkin pasangan kita tak berapa baiklah kot. Contoh tak berapa baik. Saya ada seorang kakak, bukan kakak kandung, bukan kakak lain lah. Saya panggil dia kakak. Dia tanya, Ustaz, saya menikah dengan lelaki saya 28 tahun lah. Apa pun tak ada. Bersekat buruk pun tak ada. Saya kata, Kak, jangan tengok apa yang tak ada. Apa yang ada? Bila kita cuba tengok, duk cari apa yang tak ada, kita terlupa tengok apa yang dah ada. Saya gurau dengan dia, Kak cuba tengok badan Kak. Kak masa menikah umur berat 48 lah, 88. Allah. Mai mana rezeki? Bukan mai disalurkan melalui suami hang ke? Macam tu. Suami pun macam tu ke? Hang bila cari isteri. Oh, isteri tu, isteri ni, isteri apalah, dia perangai tak apa elok lah ni. Daripada kita kahwin hari pertama sampai hari ke-28, dia goreng mi, masak nasi, buat daging salai, buat apa gitu gini. Sampailah kita berat badan bertambah. So simple. Dalam hidup kita simple. Untuk fikir secara simple. Tapi kalau manusia ni dia fikir bagi susah, maka susahlah jadinya. Maka kenapa dia fikir susah? Sebab amarah menguasai dia. Kan? Tapi kalau dia boleh terima, tak apa, aku pun tak apa elok. Kan? Ya, ini penting, jauhkan pergaduhan dan buka aib
suami isteri di hadapan anak-anak kerana dia beri kesan yang sangat buruk. Yang sangat buruk. Wallahu alam. Jadi Ustaz, menghargai, elakkan dari memarahi di depan anak-anak. Jadi Ustaz, sebenarnya sedikit info tambahan lah untuk kita bersama. Banyak Ustaz persoalan-persoalan berkaitan dengan bagaimana nak menyelesaikan isu rumah tangga ni. Sebenarnya kita telah pun di negara kita ni ada Jabatan Kehakiman Syariah kita ni telah diwujudkan majlis sulh, iaitu majlis pendamai. Jadi sebeloknya sekiranya kalau ibu ayah, pasangan suami isteri, mana-mana yang ada sebarang masalah rumah tangga, bolehlah untuk rujuk dengan Jabatan Kehakiman Syariah di Malaysia ini, insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi dengan soalan berikutnya Ustaz, daripada Facebook kita juga, merupakan salah seorang top fan kita di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, iaitu Puan Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz Andai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah cara terbaik yang perlu kita lakukan apabila ingin menegur dan memarahi anak kita? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Dan Ustaz, soalan juga saya nak kaitkan Ustaz dengan salah satu soalan, bukan salah satulah, banyak soalan yang tanya kepada saya berkaitan dengan anak-anak yang selalu dimarahi oleh ibu ayah mereka. Mereka nak melawan tak boleh Ustaz. Kan salah satu kita tidak boleh meninggikan suara ibu ayah. Jadi Ustaz, bagaimanakah kondisi ataupun cara yang sepatutnya dilakukan baik daripada pihak ibu ayah, baik juga daripada pihak anak-anak ni Ustaz? Baik. Sama ada ibu ayah nak marah pada anak-anak ataupun terbalik. Ataupun terbalik kan ya, ataupun terbalik, cara ibu ayah nak menegur anak-anak ataupun anak-anak nak menegur ibu ayah. Jawapan yang paling kita tekan daripada awal tadi, marahlah dalam keadaan kasih sayang. Daripada itu kan. Dia seiring, dia jangan marah dalam keadaan kebencian. Ya, jangan marah, apalah hang ni, apa tak reti aku bagi makan sampai gini ni ke. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Ya. Dia tak boleh buat sesuatu dengan marah menguasai kita. Tapi kita bawa marah dengan kita menguasai marah, akhirnya marah itu menjadi satu peringatan yang tegas kepada anak kita. Kan? Okey. Untuk anak-anak kita, nak kata saya tak pandai juga jaga anak pun. Semua orang lemah. Semua orang lemah. Sangat-sangat lemah. Jadi cerita kita adalah, pertama, kita kena sedar, kita hanya disuruh oleh Allah Ta'ala memberi yang terbaik untuk mereka. Yang lain, leave it to Allah. Biar Allah yang uruskan. So, jangan bebankan diri sampai tak tentu hala duk fikir, sampai diri kita pun menafikan ketentuan yang Allah bagi. Jadi tekanan. Dia jadi tekanan. Dia jadi tekanan, satu bebanan pula kepada mak dengan ayah. Baik. Saya pesan kepada mak dan ayah apabila menegur anak seiring dengan kasih sayang. Kita tegur tu bukan kerana kita marah dia, bukan. Tapi kita tak suka dengan sikap dia saja. So tolong ubah sikap. Kita tak mahu anak kita sikap buruk berdepan. Jangan macam tu. So bagaimana pula apabila ayah dengan mak marah anak melampaui batas. Anak nak bertindak macam mana? Anak nak bertindak macam mana? Pada hakikatnya, kalau tanya ulama kata mendiamkan diri adalah lebih utama. Ya, mendiamkan diri adalah lebih utama. Dengan anak tadi mempamerkan akhlak yang bertambah baik demi baik demi baik. Ini konsep dia. Baik, saya nak kaitkan dengan satu soalan seorang sahabat kita yang dia baru berubah. Dia baru berubah, dia jaga solat, dia jaga apa sebagainya kan. Tapi dia mengadu dengan saya, ayah dengan mak dia tak berubah. Ayah dengan mak dia tak berubah. Jadi macam mana nak buat Ustaz? Saya ni risaulah gini. Saya kata yang pertama, awak kena ingat, awak pun baru yang berubah. Kan? Itu penting. So jangan bila kita baru berubah tiba-tiba pi tempat orang hak perangai macam kita dulu, kita kata dia macam-macam, hang ahli neraka kalau tak bertobat lah apa. Tak boleh. Okay? Yang paling penting saya kata dekat dia, ini benda benar yang berlaku. Saya kata hang balik bagi salam macam biasa, tunjukkan apa yang hang dah berubah. Bagi kasih sayang kat mak pak, ambil dulu masa tak berubah tak balik kampung. Kan, lah ni lah ada kelebihan itu bagi sara hidup lah, itu apa semua kan. Pamerkan kebaikan. Dan alhamdulillah 2 tahun mak dengan ayah dia berubah jadi baik. Jadi baik. Mak dia jaga solat dengan baik, akhlaknya sempurna. Dulu tak maki hamun kita, tak maki hamun. So, sebab tu kita dengan mak bapak tak boleh berhadapan bagaimana mak bapak berhadapan kita, tak boleh. Kita kena sedar yang kita tu anak.
Sedak diri anak. So kita pamerkan akhlak kita. Kalau kita kata kita dah berubah, pamer. Kalau kita tak suka dengan perbuatan mak pun, kita tak boleh nak marah dia macam tu saja. Kita kena pamerkan apa yang terbaik. Dalam Al-Quran Allah cerita dalam surah Fussilat tu, Allah kata hadapilah kejahatan dengan kebaikan. Kan, kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan selalu akan mengalahkan kejahatan. Cuma kesabaran adalah benda yang sangat-sangat penting. Jadi perlu sabar, itu perlu juga mengatasi kepada sifat kemarahan tersebut, Ustaz. Betul. Itu juga terpulang berbalik kepada ibu ayah, baik juga kepada anak-anak. Dua-dua perlu memiliki sifat sabar yang tinggi, Ustaz. Insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, mudah-mudahan dengan jawapan seperti tadi memberikan jawapan ataupun merungkaikan persoalan kita selama ini berkaitan dengan sifat memarahi anak kepada ibu ayah dan juga sifat memarahi ibu ayah kehadap anak-anak. Sidang penonton sekalian, Tanya Ustaz TV3 berakhir di sini. Jangan lupa untuk saksikan siaran 30 minit tambahan bagi siaran langsung Tanya Ustaz ini menerusi TV9. Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Orang tak bagi signal, marah. Gaji lambat masuk, marah. Bateri telefon habis, marah juga. Kedai tutup, marah lagi. Kena beratur panjang, pun marah. Potong wajan, memanglah marah. Ish. Dongeng ni. Pen merah, pen biru. Jangan marah. I love you. Jangan marah, ha? Walau di mana jua anda berada, patuhi penjarakan sosial, amalkan norma baharu, mahukan jawapan, di sini ada jawapannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, menerusi siaran di TV9 dekat di hati. Mudah-mudahan pertemuan kita untuk 30 minit ekstra ini akan memberikan lagi input-input yang terbaik berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Jangan marah. Jadi berharap bertenang, jangan pergi ke mana-mana dan jangan marah, teruskan bersabar. Jom sama-sama kita saksikan soalan-soalan yang berikutnya. Namun sebelum itu, sekali lagi saya war-warkan, sekiranya sidang penonton sekalian ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 1800 881677 ataupun menerusi talian WhatsApp kami di talian 011 1233 6480 dan juga menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi jom Ustaz, boleh Ustaz? Izinkan saya untuk mengajukan soalan daripada Facebook kita, daripada Puan Nur Laila Idris. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kemarahan selalu menghiasi rumah tangga, apakah kesannya pada anak-anak, terutama anak remaja? Mohon pencerahan Ustaz. Ustaz, ini satu situasi yang cukup merungsingkan kita dan kebanyakan pihak, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita daripada awal kita kata tadi marah adalah sifat mazmumah. Sifat buruklah, sifat tercela. Dan apabila dia berada dalam rumah tangga kita dan berada itu bersifat lama. Kan ya, berada tu lama. Suami pemarah atau isteri pemarah atau mak bapak pemarah yang berada lama. Berada lama dalam rumah tangga dan anak membesar dalam keadaan yang macam tu, adakah dia memberi kesan? Dia memberi kesan. Apabila kita berhadapan, saya selalu pergi ceramah di sekolah-sekolah, universiti dan sebagainya, ada pihak-pihak kaunseling tanya dan sebagainya, dan kita dapati bahawa kesan apabila terjadinya sesuatu di sekolah, anak-anak yang tidak beradab, anak-anak yang tak boleh jaga mulut dan sebagainya, rupanya kesannya dia dah terbiasa dengan ucapan-ucapan yang sebegitu di rumah. Keadaan kat rumah. Keadaan kat rumah. Mak dengan ayah ni bercakap lintang pukang, tak ada lapik dan sebagainya. Akhirnya dia menganggap perkara tu biasa. Jadi akhirnya dia bercakap dengan kawan-kawannya. Ya? Jadi benda ni adakah dia memberi kesan? Dia sangat memberi kesan. Kemudian apabila kemarahan berlaku sentiasa dalam rumah, anak-anak takkan lekat di rumah.
Kan bila mak bapak bergaduh, marah sikit, nampak muka marah, nampak muka marah, maka anak-anak akan cari orang yang menghargai dia. Ya, sama ada kawan dia kata pipi jumpa kawan lah, lama tak jumpa hang, jom aku belanja tarik. Contohnya kan. Dia pergi cari, ada sebab tu kadang-kadang ada orang mengadu, dia kata, ustaz, anak saya ni tak mau balik rumah. Dia lebih syok pi keluarga angkat dia. Keluarga sikit-sikit pi mak angkat dia, sikit-sikit pi mak angkat dia. Kemudian saya ni jadi mak dengan ayah ni apa cerita? Saya kata hati-hati. Takut pembawaan kita terhadap anak tak betul. Jumpa anak dengan anak terlalu berkira. Dengan anak terlalu cari salah. Sampai anak duduk dalam rumah kita, nak buat tu tak boleh, nak pegang sofa tak boleh, nak pegang TV tak boleh, nak pegang apa pun tak boleh. Akhirnya, dia rasa, aku tak dihargai dalam rumah tu. Ini perkara benar yang berlaku. Akhirnya anak keluar, cari kawan. Maka kawan akan offer kesenangan dan kemudahan bagi dia. Kemudian jumpa pula keluarga angkat yang sangat menghargai dia. Maka akhirnya dia tenang berada di sana. Ini kesan buruk yang berlaku hari ini. Yang kesan buruk, punca dia siapa? Punca dia suasana rumah yang ada di dalamnya marah yang tidak patut. Marah yang tidak patut. Sebab dalam Quran, bila kita duduk sembang-sembang, saya tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 37, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Kata Allah, dan juga lebih baik, lebih kekal bagi orang menjauhi dosa besar. Nampak kaitan marah dengan dosa besar. Fawahish, perbuatan keji, ya, ada kaitan dengan dosa besar. Wa idza ma ghadibu, dan apabila depa marah, yakni marah yang tak patut. Marah yang patut okey, marah yang tak patut. Hum yaghfirun, kita kena sabar dan beri kemaafan. Itu dia. Jadi dalam kalau tanya soalan tadi tu, saya katakan bahawa apabila anak-anak ataupun pasangan hidup rasa tak dihormati, rasa tak dihargai, nampak muka saja dia nanti cari salah. Nampak bawa balik. Tadi dia suruh balik. Itulah jadi tanya. Bawa balik. Dia mula dah. Tak kerti buat tu. Pasal apa duduk tengok TV dia? Pasal ini jadi main tu. Manusia ni adalah manusia yang jiwa dia tak tenang. Sepatutnya bukan orang tu yang dirawat. Yang kena rawat siapa? Kita yang tidak boleh berhadapan dengan perangai orang. Tu kita kena rawat. Ya, kita kena rawat. Jadi dalam hidup kita kena bina alam rumah tangga yang tolak ansur lah. Kita tengok anak kita tak berapa pandai dalam dapat UPSR 5C. Cek kita dulu 5D. Lagi teruk. Anak kita okey lagi. Anak kita okey lagi. Kita ada sebahagian tak ambil langsung pula tu. Maka sebab tu saya selalu kata, belajarlah untuk berhadapan dengan orang yang tenang, berhadapan dengan segala kerana dia orang hebat. Dia tak kelang kabut, dia relax, dia tenang, dia sabar. Ini orang yang sangat hebat. So jangan bila anak-anak tak senang duduk dalam rumah. Depa duk pi cari kawan, depa duk pi cari orang nu, depa duk pi cari orang ni, mak bapak kena cek. Adakah kita ni jenis orang yang duk cari salah anak, kan ya? Bagi ruang kepada dia, bagi ruang, tapi ada had-had tertentu. Dan kemudian berlaku, bila kita duk cari salah, maka berlaku apa? Marahlah. Marah. Ya, maka ini hal juga ni, ya, ini hal. Jadi kita kena sabarlah. Sabar dalam, kalau kita baca dalam hadis, kena sabar. Marah ni kena sabar. Sabar berapa lama kalau nak bergaduh pun? 3 hari. 3 hari. Itu hadis sahih tu. 3 hari. Jangan lebih daripada 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari, maka itu marah yang melampaui batas. Allahu Akbar. Jadi kita haruslah mewujudkan suasana rumahku syurgaku, bukan rumahku nerakaku, yang menyebabkan anak-anak lari keluar daripada rumah, yang akhirnya menjerumus pula diri mereka ke arah kemaksiatan, perzinaan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT lindungi
kita dan juga zuriat kita, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, banyak lagi persoalan yang kita akan ajukan kepada yang berbahagia ustaz kita. Namun sebelum tu, kita berhenti berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu menerusi secara langsung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada hari ini membincangkan topik berkaitan dengan jangan marah. Seperti mana tadi kalau kita tengok Ustaz, video daripada seorang adik kita tadi tu, jangan marah, I love you. Dia kata dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan jangan bila mana kita mampu membendung kemarahan, akan lahirnya kasih sayang dan rasa cinta sesama kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita teruskan dengan baki masa yang ada ni, kita nak raikan beberapa lagi persoalan daripada sahabat-sahabat sidang penonton kita sekalian, dan soalan berikutnya menerusi aplikasi WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap manusia tidak lari dari memarahi dan dimarahi, hatta seorang ustaz sekalipun. Saya pernah melihat sendiri bagaimana seorang ustaz dan AJK surau menengking anak-anak yang bising di surau saat kuliah berlangsung dengan jeritan yang sangat kuat. Tiada niat ingin mengaibkan sesiapa, namun kenyataannya menunjukkan manusia tidak pandai mengawal emosi dengan baik. Mohon Ustaz huraikan apakah sifat marah ini berkaitan dengan akhlak dan adab. Terima kasih Ustaz. Ustaz, ini satu orang kata apa macam sentapan untuk kita bersama ni. Sentapan Ustaz, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sentapan untuk saya juga sebab disebut ustaz. Tu baik. Dia begini sebenarnya. Yang pertama, hakikat dia sama ada dia orang awam, AJK, ustaz, penceramah, para asatizah, dia adalah manusia. Maka manusia dia tak boleh lari daripada perasaan ni. Perasaan marah apabila dia tu, contoh AJK tadi tu lah. Contoh AJK tu, apabila dia tu diamanahkan untuk jaga masjid. Tiba-tiba kita yang bawa anak tu, anak pun perangai lebih kurang macam kita. Tu kan. Dia punya bising tu, anak orang lain main juga. Itu silapnya. Okey. Yang pertama, memang salah ya AJK apabila tengking sebab akhlak tu tak betul. Yang kedua, kita yang bawa anak harus daripada rumah. Ini kesilapan mak bapak. Kesilapan mak bapak, bila mak bapak berubah saja nak pergi masjid, maka semua dia nak bawa pergi. Tapi syarat, dia tak bagi ilmu kepada anak dia. Sepatutnya di rumah dia bagi tahu, adik ni kita nak pergi masjid. Ingat di rumah kalau hang bising pun mak marah, tambah-tambah pergi masjid, lagi Allah marah. So jangan bising di masjid. Bila anak orang main, boleh duduk elok-elok, tak bergerak-gerak, tapi anak kita main, daripada belakang, tengah orang semayang, dia lari sampai tarik telefon tarik handphone Tok Imam. Pegang halo testing. Tu pun ada. Jadi tanggungjawab yang pertama, bila kita nak bawa anak kita, kita harus bertanggungjawab. Didik dia kenal Allah, didik dia kenal masjid, bukan bawa dan letak dia macam letak di padang mainan. Itu sifat yang perlu ada pada mak bapak. Yang kedua, ustaz dengan AJK pun sama juga. Dia adalah manusia. Ada AJK dilantik tapi tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Kadang-kadang dia lagi tak reti pada orang awam. Kan ya? Dan AJK sendiri pun ada perangai yang tak elok sebab dia sekadar jadi AJK, lepas tu dia tak nak mengaji. Orang lain dengar ceramah, dia pergi buat tertarik belakang. Itu ada benda. Baik, sama dengan ustaz, macam kami pun. Ustaz lagi berat ujian yang datang. Macam kami pun sama, ada ilmu lebih sikit, tapi kadang-kadang adabnya kurang. Tak sabar. Kaki marah.
tahu selalu suka menyalahkan orang lain. Ini semua perangai macam tu. Jadi kalau kita nak tengok kelemahan mereka, maka kita akan jumpa kelemahan mereka. Tapi kita jangan lupa ada kelebihan yang sangat banyak yang kita boleh ambil daripada mereka. So apa kita boleh buat adalah kita perlu belajar mengambil kebaikan daripada mereka. Jangan tengok keburukan sebab keburukan kita setengah lagi banyak daripada mereka. So simple. Adakah ustaz dengan AJK depa bersalah? Kalau bersalah tetap salah. Kalau depa tengking tetap sama-sama saja. Ya, samalah sebab tu ulama kata apabila kita nak menasihat, nasihatilah dia secara diam-diam. Tapi kalau dia nasihat secara terang-terangan tu tanda dia menghina. Tu tanda dia menghina. Maka janganlah kita jadi kurang adab dan kurang akhlak. Saya selalu pesan pada AJK. Pada AJK masjid ni dengan anak-anak sepatutnya kita kena akrab. Kita kena akrab. Kita kena didik mereka dan solat mereka tu, kita mak bapak datang ke masjid, anak-anak sepatutnya berada di sebelah mak bapak. Jangan letak budak-budak kat bahagian belakang. Bila letak geng Power Rangers dengan Doraemon belakang, mereka jumpa balik PKP habis pula tu. Allah Rabbi. Dia jadi macam-macam lah. Tapi kalau mak bapak ambil anak dia duduk sebelah, maka dia jaga. Anak dia boleh belajar bab solat. Kan dia didik. Tapi kalau kita bawa tapi kita tinggal di belakang, dia tak belajar, dia tak solat pun, dia main, dia lari lagi ada. Maka akan timbullah. Jadi sebab tu saya kalau dalam bab bawa anak ke masjid, saya katakan bahawa boleh bawa dan jangan bawa. Boleh bawa seandainya kita tu didik anak kita dengan baik untuk berada di tempat yang baik. Okey. Kemudian jangan bawa kalau kita tu tahu dah anak kita tu macam perangai kita masa dulu. Oh, tahu perangai kita. Dah tahu kan perangai kita macam mana. So jangan. Sehingga kita tahu kalau anak kita pi orang lain semayang tak tenang, tak khusyuk. Tak khusyuk. Dia jadi hingat satu masjid dan sebagainya, jangan bawa. Kenapa? Sebab tak dituntut budak kecil pi ke masjid. Yang dituntut bapaknya. Betul kan? Yang ni jadi masalahnya, kita tanya, "Dek, abah mana?" "Abah kirim adik datang." Itu kan? Ini jadi masalah. Baik. Sampai dekat situlah jawapan dia untuk soalan tadi. InsyaAllah. Jadi mungkin juga Ustaz, pihak AJK Masjid lepas ni Tok Siak ke, kalau dalam menegur anak-anak, jangan sebut menggunakan perkataan tolong diam. Tapi terima kasih kerana diam. InsyaAllah itu lebih nampak kasih sayang. Ya. InsyaAllah. Jadi kita teruskan lagi Ustaz dengan soalan yang berikutnya menerusi Facebook kita, iaitu daripada saudara Aizul Amir. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru-kru. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mempunyai jiran yang suka main mercun. Selalu dia membaling atas atap rumah saya sehingga menimbulkan pergaduhan antara saya dengan jiran saya itu. Soalan saya, bagaimanakah caranya untuk saya hendak mengawal kemarahan saya apabila berhadapan dengan jiran saya itu agar tiada pergaduhan, permusuhan dan benci-membenci. Terima kasih dari Kuala Kerai, Kelantan, Ustaz. Ustaz, macam mana Ustaz? Kadang-kadang ni isu mercun ni lama dah Ustaz. Bagaimana Ustaz? Orang Kelantan. Orang Kelantan dia dapat mercun mudah daripada Thailand sebenarnya. Okey, baik. Bab mercun ke bab apa ke? Ada setengah tak main mercun tapi pasang dia karaoke. Daripada subuh sampai ke isyak karaoke. Okey, baik. Yang pertama sekali, setiap orang yang berjiran ada hak masing-masing. Sebelum kita nafikan hak dia, kita kena fikir dulu. Adakah itu hak yang sepatutnya ada pada dia? Baik. Yang pertama, contoh kita direct jawab yang meracun lah. Apabila dia main meracun, maka yang pertama sekali agama tak bagi. Satu, innal mubazzirina kanu ikhwana syaitan. Membazir duit ni apa semua ni, ini setan punya kerja. So agama tak bagi. Yang kedua, PDRM pun tak bagi. Agama pun tak bagi. Kerajaan pun tak bagi. Jadi benda dia tak betul. Sepatutnya dia tak betul lah. Okay? Jadi dia termasuk dalam kesilapan mengganggu ketenteraman jiran. Jadi kita yang berhadapan buat macam mana? Yang pertama, beri salam dan tegur secara berhemah. Silap kita adalah apa? Kita ambil gambar meracun, kita masuk dalam Facebook. Lepas tu cakap, apalah nak jadi hidup aku ni dapat jiran tak tentu hala. Ini jadi masalah kita. Masalah kita terutamanya bangsa kita, bangsa Melayu. Bangsa Melayu dia tak boleh nak menerima teguran. Bangsa Melayu harus perbetulkan
supaya dapat bercakap secara clear. Tapi berhema. Berhema. Akak, minta maaf. Saya ada anak kecil. Ya, kenapa bising? Bising sangat, tak boleh. Tolonglah kalau nak main mercun pun pergilah tempat lain. Ni kawasan perumahan dan mungkin akan berlaku kebakaran kalau apa sebagainya kan. Dia bawa mudarat tu. Maka tegur secara berhemah. Ustaz, dah tegur dah. Mercun tak habis-habis. Dah tegur Ustaz. Tak apa. Yang kedua, lapor pada pihak berkuasa. Ini pun orang Melayu ada masalah. Ya ke Ustaz? Nanti dia kecil hati kan nampak? Kita fikir tu. Kita fikir gitu. Tak. Sedangkan akhirnya bila kita tak tegur, bila kita tak buat laporan, maka mulut kita akan caci maki dia kat belakang dan kita akan berdosa sampai bila-bila. Dia dah tentulah mengganggu ketenteraman. Maka dua perkara ni perlu dilakukan oleh kita orang Melayu. Jangan suka ambil gambar bulan Facebook. Dia tunjuk gitu je, tunjuk gitu. Lepas tu ada orang komen. Habislah orang yang tak tahu cerita pergi komen. Jadi hal yang paling betul dalam agama adalah pergi bagi salam. Assalamualaikum. Ya, minta maaf saya gini. Dah selesai. Dia ikut atau dia tak ikut tu bukan masalah kita. Tapi tugas kita selesai. Tak boleh. Kalau dia tak nak juga, berlaku juga. Maka pergilah balai polis. Buat laporan. Sekarang ni polis senang. Kita dapat merata-rata ni, tambah PKP ni kan lagi banyak. Merata-rata kita jumpa polis. Pergilah buat laporan. InsyaAllah. Itu lebih utamalah. Ya? Wallahu'ala. Jadi sebagai peringatan untuk kita bersama, jangan disebabkan oleh kegembiraan kita mengundang ketidaktenangan jiran-jiran kita. Ustaz. Betul. Mudah-mudahan ianya bermanfaat bagi kita bersama. Jadi Ustaz, kita nak kepada satu lagi soalan kita melalui Facebook kita juga, iaitu daripada saudara Sa'irul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya mempunyai jiran yang agak bencikan kucing. Selalu dia membaling batu dan pernah mengugut saya dia akan memberi makan racun kepada kucing saya hanya kerana kucing saya melintasi kawasan rumahnya sahaja. Masya Allah. Sehingga menimbulkan kemarahan saya dan hampir berlaku pergaduhan antara saya dan jiran saya tu. Soalan saya, bagaimanakah saya hendak menghadapi dan mengawal kemarahan saya apabila berhadapan dengan jiran saya itu agar tiada pergaduhan dan permusuhan berlaku? Kerana ini berkaitan dengan nyawa kucing saya. Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum daripada Taiping, Perak pula Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ini berkaitan dengan kucing ni macam-macam juga Ustaz. Kadang-kadang pandai membela tetapi tidak pandai menjaga. Yes. Tapi ada juga situasi yang jiran memang membenci dengan kucing Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik, jangan cerita tentang jiran. Saya selalu cakap betul. Kalau kita nak belajar bab akhlak, bab bermasyarakat, jangan cerita tentang orang lain, cerita pasal kita dulu. Baik. Sebelum ada kucing, dia tak marah. Dia tak marah. Jadi bila kita bawa kucing, baru dia marah. So puncanya siapa? Kita lah. So apa yang kita perlu buat adalah kita perbetulkan cara belaan kita tu. Okey, baik, kita bela kucing, kita jaga najis dia bagi elok-elok, jangan bersepa-sepa, letakkan dalam pagar yang sempurna bagi dia elok, jangan biarkan dia merayau-rayau dan sebagainya. Saya rasa tak mungkin jiran nak marah. Kalau kucing tu tak memanjat masuk dalam kawasan dia. Simple lah, simple. So, bela kucing, buat satu rumah yang khas bagi kucing tu. Bela bagi elok-elok, bagi makan yang sempurna. Jangan sampai bau najis kucing tu, sampai orang nak masuk, nak makan pun tak lalu. Kita rumah teres atau rumah apartmen kan sebelah menyebelah. Ya? Akhirnya kucing kita tu merayau-rayau. Lebih banyak bulu di rumah kita daripada rumah dia. Sedangkan dia yang bela. Itu yang tak kena gaya tu. So, saya selalu pesan, jangan risau tentang orang lain. Tapi risau tentang kita. So, apa yang kita boleh buat adalah jangan pandang jiran benci kucing. Tolong cek adakah kita bela kucing dengan cara yang betul. Dia cara yang betul. So, pastikan. Saya selalu tegur di kampung-kampung, belah-belah kampung. Katalah kampung-kampung saya pun, saya selalu tegur juga. Ya, tegur orang yang bela lembu. Sama orang yang bela lembu. Orang yang bela lembu dibiar makan hal apa sayur tanaman orang, buah-buahan di apa ni kawasan rumah orang dan sebagainya. Tiba-tiba besok dia ambil dia jual. Elok sangatlah tu. Esok dia buat ibadah korban tu. Sumber tu. Tu sumber. So penting, siapa yang bela lembu, dia kena letak lembu tu pada tempat yang betul, jangan mengganggu ketenteraman orang lain. Sama juga dengan kucing. Baik, tentang kucing ni, kita pasti bahawa dia sebenarnya binatang ni tak ada salah apa-apa. Yang salah ni adalah manusia. Kan, sebab tu manusia kalau dia jaga iman dia, dia akan melebihi malaikat. Tapi kalau dia tak jaga iman dia, dia akan lebih buruk daripada binatang. Maka saya pesan,
tolong cek dan buat persiapan kita dulu bagi kucing tu tidak masuk ke dalam hak orang tu. Kalau dia sampai kepada hak orang tu, maka orang tu berhaklah sebab dia memang tak suka kucing. Kita pun tak boleh halang dia. Kita pun ada benda yang kita tak suka. Ya, jangan paksa orang lain untuk terima kita. So kita berubah, insya-Allah settle semuanya. InsyaAllah. Allah Akbar. Jadi itulah sebelum mana kita nak memperbaiki ataupun nak menasihati orang lain, nasihatlah diri kita sendiri dulu terlebih dahulu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan jawapan pada Al-Fadhil Ustaz menjawab persoalan yang diajukan oleh sahabat kita seperti tadi. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan kita pada pagi ini. Mohon sedikit doa ringkas daripada Ustaz dan juga sedikit kesimpulan ringkas juga. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 2 jam berlalu. So cuma di hujung saya nak buat kesimpulan bagi orang yang ada masalah marah, kerana marah ni daripada syaitan. Perkara yang pertama sekali, selalu menyebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kerana sebab benda tu datang daripada syaitan. So doa selalu bila marah sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang kedua, kalau kita sedang marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Mengurangkan pergerakan kita, mengurangkan apa tindakan kita. Kalau duduk tu tak menyelesaikan marah, maka kita disunahkan berbaring. Ini hadis yang sahih. Okey. Yang ketiga, kita dah sebut tadi dalam satu soalan jawapan tadi tu, mengambil wuduk. Ya, mengambil wuduk, ingat ambil wuduk cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ketika marah yang tak boleh dikawal, jangan buat keputusan. Jangan buat keputusan-keputusan besar dan sebagainya. Sebab ramai penceraian berlaku akibat daripada lafaz ketika tengah marah. Dan yang seterusnya, yang kelima adalah jangan menghakimi masalah orang lain. Kita tengah marah, kita sokong orang lain. Lepas tu sedangkan orang ni tak salah. So jangan beri keputusan menghakimi itu. Itu sangat-sangat bahaya, insya-Allah. Moga Allah bagi kita kebaikan. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kurniakan kami dengan sifat sabar ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, jauhi kami dari sifat pemarah ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallah Ustaz. Bertemu lagi di episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.